Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini cikgu sambung tajuk seterusnya, kakisan logam ya. Alright, apa maksud kakisan logam? Kakisan logam ditakrifkan kalau rujuk buku teks kamu adalah proses pengoksidaan logam melalui tindakan udara ataupun oksigen di udara, air dan atau elektrolit ya. Okey, jadi ada dua kata kekunci dia. Pengoksidaan logam, udara, air dan elektrolit ya, udara, oksigen. Alright. So pengoksidaan logam. Pengoksidaan logam maksudnya logam menderma elektron. Alright. So kita tengok contoh ya. Okey, contohnya magnesium. Magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Right? So magnesium atom neutral, nombor pengoksidaan kosong, oksigen molekul neutral kosong. Di sini magnesium nombor pengoksidaan 2, oksigen negatif 2. So apa yang kamu nampak daripada kosong kepada positif 2, ini ialah proses pengoksidaan. Manakala daripada kosong dia turun jadi negatif 2, ini penurunan. Right, so kamu nampak ada pengoksidaan penurunan, maka tindak balas ni adalah tindak balas redox. Okey, kita tulis setengah persamaan dia. Okey, setengah pengoksidaan ya. Jadi kita tengok magnesium dia jadi magnesium ion magnesium dengan cara menderma elektron. Derma elektron, pengoksidaan elektron mesti sebelah kanan kan. Alright, setengah penurunan pula. Alright, oksigen ya, dia jadi oksida O2 negatif dengan cara terima elektron. So oksigen sini ada 2, sini pun kena letak 2, 2 darab 2, jadi sini ada 4 elektron. Right? Okey, jadi kamu nampak setengah pengoksidaan, setengah penurunan, maka ini tindak balas redox. Magnesium perubahan nombor pengoksidaan daripada kosong dia naik positif 2 dan oksigen daripada kosong dia turun negatif 2. Right, itu dengan oksigen. Okey, ada yang lain contohnya, apa lagi contoh lain? Contoh katakanlah dengan air. Magnesium tambah H2O akan dapat magnesium hidroksida dan gas hidrogen. So ini pun tindak balas kakisan logam. Kemudian elektrolit. Kita dah belajar sebelum ni. Proses penyesaran logam daripada larutan garamnya. Contohnya magnesium tambah kuprum klorida. Okay, so kita akan dapat magnesium klorida tambah kuprum. Juga tindak balas redox ya. Okey, jadi dua ni cikgu nak kamu buktikan macam mana tindak balas ni adalah tindak balas redox menyebabkan pengoksidaan logam. So logam mana? Logam magnesium di sini. Alright? Okey, next. Seterusnya kita nak tengok proses pengoksidaan logam yang sangat penting dalam tajuk ni, iaitu pengaratan besi. Jadi perkataan pengaratan ni hanya special untuk besi saja. Kita tak sebut zinc berkarat, kita tak sebut magnesium berkarat, kita sebut besi berkarat ya. Okey, so apa dia proses pengaratan besi? Pengoksidaan besi lah, pengoksidaan ferrum dengan syarat kehadiran oksigen dan air. Ini syarat dia, mesti ada dua-dua. Kalau oksigen saja tak ada air tak boleh. Kalau air sahaja, oksigen tak ada pun tindak balas tak berlaku. So mesti ada dua-dua, oksigen dan air ya. Alright. So macam mana kita nak terangkan apa berlaku menyebabkan besi itu berkarat? So ada 4 step di sini. Yang pertama kita lukis gambar rajah ni, kita nak lebih faham. So yang bawah ni adalah besi, ferrum. Right? Kemudian kita ada air dan di mana oksigen? Oksigen dekat luar ni lah, dekat permukaan air sini. Ya. Dan dia special lagi ialah kepekatan oksigen tu dia tinggi di bucu sini. Sebab di bucu ni lapisan air tu dia nipis dan oksigen banyak larut di tepi sini. Jadi di tepi sini kepekatan oksigen dia tinggi. Ya. Alright. So next kita lihat kepada gambar rajah ni seperti satu sel kimia.
Sel kimia maksudnya ada terminal negatif, ada terminal positif. Ataupun kadang disebut juga dalam buku tu ditulis anod dan katod ya. Alright, so apa yang kamu kena faham, kena ingat ialah di tengah-tengah ini adalah terminal negatif. Di tepi sini adalah terminal positif. Ataupun disebut sini sebagai anod. Di tengah-tengah. Dan di tepi sini disebut sebagai katod. Ya, kenapa? Sebab di anod ialah bahagian di mana kehilangan elektron. Ya, di terminal negatif ialah bahagian kehilangan elektron. Elektron diderma, elektron dikeluarkan. Manakala di bahagian positif adalah bahagian menerima elektron. Ya, di katod ialah bahagian yang terima elektron. So di tengah negatif, di tepi sini positif, kamu kena ingat. Ya, jadi next kita kena ingat lagi satu ialah cikgu bagi petua hari tu. Terminal positif di situ ialah ejen peroksidaan. Betul? Bila ejen peroksidaan maksudnya di sini berlaku proses penurunan. Dia terbalik kan? Ejen peroksidaan mengalami penurunan. Di anod, di terminal negatif, kalau sini penurunan, maka di tengah-tengah sini mesti peroksidaan. Ya, peroksidaan. Alright. Jadi kita nak terangkan macam apa dia peroksidaan, apa penurunan dalam pengeratan besi. Baik, yang pertama ialah apa yang berlaku peroksidaan. Jadi kita belajar tajuk peroksidaan logam, jadi ferrum lah. Ferrum menderma 2 elektron membentuk ion ferrum 2. Ini adalah di terminal negatif. Apa berlaku? Ini adalah pengoksidaan, iaitu ferrum besi teroksida membentuk ion 2, membentuk ion ferrum 2 dengan menderma 2 elektron. Nombor peroksidaan ferrum daripada kosong dia naik jadi positif 2. Jadi peroksidaan. Alright. Next, apa pula berlaku pada terminal negatif? Positif. Terminal positif. Okey. Jadi ada oksigen dengan air. Jadi oksigen dan air menerima. Kalau sini menderma elektron, sini mesti terima elektron. Jadi dapat 4OH minus. Kamu ingat tak tindak balas ni? Tindak balas ini ialah kita belajar dalam tajuk sel elektrokimia. Ya, apa yang berlaku di anod. Ya, di anod bukan terminal di sel elektrolisis ya. Ingat tak ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan. Right? Jadi apabila dinyahcaskan, dia akan menghasilkan oksigen dan air. Tapi dalam bab ni kita terbalikkan. Oksigen air dulu, lepas tu dapat ion hidroksida. Alright? Kemudian apa berlaku? Jadi kamu nampak hasil dia ada 2 sekarang. Ada ion ferrum 2, ada ion hidroksida. Jadi seterusnya, ion ferrum 2 terima bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk ferrum 2 hidroksida. So sini ada 2, depan sini pun mesti ada 2. Alright? Okey, jadi ferrum 2 hidroksida ni dia tak stabil. Sebab dia stabil ialah ferrum 3. Jadi apa yang berlaku? Ferrum hidroksida ni akan bertindak balas lagi dengan oksigen yang terdapat dalam air tu, di sekitar dia tu, membentuk apa yang kita sebut ferrum 3 oksida terhidrat. Dan inilah yang kita sebut sebagai karat. Ya, kamu kena ingat ferrum 3 oksida terhidrat. Ada yang tulis N, ada yang tulis X, ada yang tulis nombor terus. Nombor tu maksud contohnya Fe2O3 3H2O. Tu terhidrat lah, maksud terhidrat tu maksudnya dia ada air ya. Alright. So inilah proses pengaratan besi. Macam mana pengaratan besi berlaku. So kamu kena cerita 4 step ni untuk menceritakan proses pengaratan besi. Ya. Jadi yang ni apa warna dia? Besi, ferrum 3. Oleh kerana ferrum 3, maka warna dia warna perang. Kalau ferrum 2 warna hijau kan? Right. Next. Kita tengok macam mana kita nak mengawal kakisan logam, mengawal pengaratan besi ya. Ada 4 cara, iaitu yang pertama, mesti halang. Macam mana kita nak halang air? Sebab dia salah satu syarat. So buang satu syarat. Dia mesti ada dua-dua. Jadi kita buang salah satu. Macam mana nak halang air? Macam mana nak halang udara daripada berinteraksi dengan permukaan besi?
Right? Kemudian menggunakan logam lain. Ini cara ketiga. Dan cara keempat ada cara-cara lain. Right? So 1, 2, 4 ni cikgu nak kamu cari dalam buku, kita akan bincangkan. So hari ni cikgu nak cerita tentang penggunaan logam lain. Ya. Alright. So kita ambil contoh di sini. Okay, kakisan penggunaan logam lain ni kita namakan juga sebagai kakisan elektrokimia. Maknanya kita gunakan logam lain untuk menghalang kakisan logam yang satu lagi. Ya. Okey, ada dua situasi. Yang pertama menggunakan logam lebih elektropositif. Elektropositif. Ya. Alright, contohnya. Okay. Jadi cikgu ambil sini satu ya. Kita ambil ferrum lah. Ferrum. Dua-dua ni ferrum. Alright, sini ialah magnesium. Cikgu ambil magnesium. Alright, dan sini cikgu ambil zinc. Zinc lebih elektropositif kan? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Okay, so zinc di atas, magnesium pun di atas, ferrum di bawah. Jadi dua-dua logam magnesium dan zinc lebih elektropositif daripada ferrum. Dan satu lagi syarat mesti ada elektrolit. Ya, dia dua logam yang bersentuhan di antara satu sama lain dan ada elektrolit. Elektrolit ni boleh guna air, boleh guna asid, boleh guna alkali, boleh guna larutan garam, elektrolit ya, yang boleh mengkonduksi arus elektrik dalam keadaan larutan ataupun leburan dia kan. Okey. Alright, so kita tengok apa yang berlaku. Konsep dia ialah sama macam kamu belajar sel kimia. Ada terminal negatif, ada terminal positif. Cuma tak ada wire, tak ada mentol saja. Tak ada voltmeter. Right? So, apa yang kita belajar dalam tajuk sel kimia? Bila sel kimia ada terminal negatif, terminal positif. Ingat lagi tak? Ya? Okey, jadi di antara magnesium dengan ferrum, mana satu terminal negatif? Ya? Terminal negatif adalah logam yang berada di atas. Jadi kalau magnesium dengan ferrum, magnesium di atas. Jadi magnesium terminal negatif, ferrum terminal positif. Alright. Kemudian apa lagi ada dalam air? Dalam air ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Alright. So kita tengok macam mana. Apa yang berlaku pada terminal negatif? Terminal negatif magnesium, dia akan menerima elektron. Magnesium sama macam tadi, magnesium 2 positif tambah 2 elektron. Terminal negatif always release elektron. Ya, peroksidaan berlaku. Dan terminal positif. Okey, terminal positif, siapa yang nak terima elektron ni? Yang nak terima elektron always look at the electrolyte. Selalu tengok kepada electrolyte. Yang akan terima tak akan hidroksida. Hidroksida ni dia dah terlebih elektron. Yang akan terima ialah yang kurang elektron. Ni dia hidrogen. So hidrogen tambah elektron akan dapat hidrogen. So sini ada dua. Mesti dua atom. Sini ada dua. Dan sini pun ada dua. Alright. So ini tindak balas peroksidaan. Ini peroksidaan. Ya. Dan sini penurunan. Cikgu tulis macam tu. Right? So, oleh kerana peroksidaan dan penurunan berlaku serentak, maka ini tindak balas redox. Alright? Now, apa pemerhatian dia? Okey, pemerhatian. Okey, magnesium. Apa berlaku dekat magnesium sini? Saiz magnesium mengecil. Boleh tak kamu sebut magnesium terkakis? Salah. Ya? Kalau kamu sebut magnesium terkakis, salah. Sebab kakisan tu adalah satu proses, bukan pemerhatian. Kalau kamu sebut saiz magnesium terkakis, macam mana kamu tahu terkakis? Sebab saiz dia mengecil. Macam tu. Jadi dia akan mengecil lah macam ni. Ya, jangan tulis magnesium terkakis. Sebut saiz dia, jisim dia. Alright. Kemudian, apa lagi kamu nampak? Yang ni. Apa yang kamu nampak? Okey, hidrogen. Jadi, kamu akan dapati ada gelembung-gelembung gas dibebaskan. Jadi, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Alright. So, hidrogen dah habis. Kat sini. So, apa yang tertinggal?
kita tinggal ialah ion hidroksida. So apa berlaku? Sebenarnya magnesium ni dia boleh bertindak balas ni, magnesium ni bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk magnesium hidroksida. Ya, tapi magnesium hidroksida ni pun dia larut dalam air. Jadi dia seolah-olah dia akan wujud semula dalam bentuk ion magnesium dan ion hidroksida. Jadi ada ion hidroksida di sini. Alright. Boleh? Okay, now apa berlaku